Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat kembali ke channel saya, Nadia Hassan. Hai. Okey, baik. Saya dah lama tak bersiaran dalam YouTube. Sebab mungkin satu faktornya sebab panas. Lepas tu satu lagi faktornya mungkin saya sibuk sikit dengan ada beberapa perkara yang belum selesai. Tapi sebabkan saya dah lama tak ada cerita, tiba-tiba malam ni ada ilham nak cerita, saya ceritalah tentang pengalaman berubat. Di mana yang ini bukan kes warga negara Malaysia. Yang ini adalah kes warga negara Indonesia yang bekerja di Medan Meru. Okey, Medan Meru belah dengan food court. Okey, cerita ni dah berlaku dalam sekitar tahun 2000. Kalau tak silap, tak ingat saya dalam 2014 kot ke 2013, saya pernah lupa. Okey, macam mana dia tahu saya, macam mana dia kenal saya. Saya pernah berubat satu keluarga yang duduk di Beruas. Kalau tak silap saya lah, di Beruas ke Parit Buntar gitulah. Lepas tu dia dapat nombor kontak saya melalui pesakit yang tersebut. Ceritanya misteri jugalah, sebabnya dia ni tak kenal saya. Jadi dia pun atas sampai ke sampai lah. Jadi abang pada si Endon ni kata, abang dia ni nama Roslan lah. Yang pesakit ni nama Hamid. Okey, Roslan ni dia berhubung dengan saya pada pagi tu untuk bertanyakan location kat mana saya berubat. Saya pun cakap, saudara ni datang daripada mana? Call ni. Dia kata dia daripada Penang. Dan tapi adik dia ada di Perak, di Ipoh. Bekerja dekat Medan Meru. Lepas tu dia pun minta location kat saya. Lepas dia minta location kat saya, waktu tu kita ni tak ada telefon yang canggih lah macam sekarang ni, telefon smart. Jadi saya bagi location tu, directionnya Balai Poli Manjur lah. Jadi dia boleh kenal, dia boleh tahu, dia boleh call saya selepas sampai dekat Balai Poli Manjur. Sebab tu dekat dengan, hampir dengan saya lah. Okey. Kemudian saya ingat dia main-main. Lepas tu keesokan harinya dia pun sampai lah. Saya pun ingat tak ingat waktu tu Terminal Aman Jaya ada ke tak ada, ataupun di Medan Gopeng, saya pun lupalah. Dia punya tu mana. Tapi dia datang ke balai polis naik teksi. Saya ingat lah dia datang naik teksi. Kemudian saya pun ambil mereka, jalan kaki dah dekat sangat. Dah tak sampai ke rumah saya. Ada suami saya dan juga anak-anak saya. Saya pun tanyalah macam mana tahu. Lepas tu saya berubat ni. Yelah, orang jauh. Lepas tu orang Indonesia. Saya pun yelah, dia kalau tak datang, kalau dia saja datang, macam dia tak confident, dia tak ada apa, kita pun takut jugalah. Takut kita tak ada boleh membantu yang diharapkan lah. Mungkin kita ni ada Malaysia dengan Malaysia lah, sebab saya tak pernah cuba. Kemudian dia kata dia tanya, Ustazah ingat tak bulan sudah Ustazah ada berubat satu kedai dekat dengan Parit Buntar kat Kulim. Oh, kedai tu ke? Akak tu bagi nombor telefon Ustazah ni dekat saya. Kebetulan saya ni ada problem. Tapi saya tak nampak apa problem Roslan dengan Hamid ni. Ada problem gini. Saya ni abang dia Roslan. Ini adik saya Hamid. Saya terpaksa jaga dia ni macam baby.
Sudah, kenapa pula jaga macam baby? Saya ni Kak, saya terpaksa ambil dia duduk dengan saya kat Penang. Sedangkan bos dia dah bagi macam warning. Nah, kalau misalnya penyakit dia masih lagi berlalutan, mungkin dia akan dihantar semula ke Indonesia. Ataupun mungkin dia berhentikan kerja. Okey. Dia ni kerja belah restoran mana saya tak nak cerita lah. Okey, baik. Ceritanya dah gitu. Apa problem kamu? Macam ni. Hamid pun cerita. Hamid ni cerita macam ni Kak. Hari tu saya ada perkenalan satu budak Melayu. Dia ni saya tak tahu dia ni ada tunang. Jadinya saya dah bagi banyak duit kat dia. Dan kemudian tunang dia tu pukul saya. Okey, sejauh mana kebenaran cerita dia saya tak nak tahulah. Kemudian saya tak nak cerita lah pasal pukul tu. Hamid ni bagi tahu dia menderita menghidapi ada kudis di punggung. Ada kudis kat punggung. Lepas tu dia ada macam berak berdarah. Kemudian saya kata ni macam santau lah. Macam ni kan. Okey, setuju tak ke kita nak berubat? Kalau setuju, saya berubat sekarang. Okey. Lepas tu saya terus berubat lah. Saya berubat dengan dia, dan ni semua. Saya tak ingat lah apa punca je yang dia datang tu. Tapi dia pakai pampers lah. Dia pakai pampers. Kemudian, dia, kalau tak silap saya, dia berak berdarah. Itu yang dia terpaksa pakai pampers. Seingat saya lah dia pakai, dia berak berdarah. Yang kudis tu second. Saya ingat-ingat lupa cerita tentang diri dia ni. Sebab dah lama sangat. Tapi saya nak cerita jugalah. Sebab ini macam kira bahaya jugalah. Okey, lepas tu dia tak boleh bekerja tu sebab dia ada masalah tu lah. Masalah berak berdarah tu. Tak habis-habis. Cerita ni dah lama dah dia kata. Dekat 2 bulan. Okey, saya pun kata begini. Saya pun berubat. Ikhtiar macam mana. Kalau okey lah. Kalau ada perlukan susulan, kita buat susulan lah. Okey, baik. Kalau boleh, Ustazah, kita habiskan lah berubat ni. Okey, saya pun tanpa lengahkan masa, saya pun berubat dengan dia. Ambil, tangkap, masuk semua jin setan dia dalam botol. Lepas tu saya kunci. Lepas tu saya bagi dia air. Lepas tu saya bagi dia macam alat untuk dia cuci-cuci yang masalah di dubur dia tu lah. Okey, settle. Dan kemudian hari Rabu lah. Kira dia datang tu hari Ahad lah dia cuti. Hari Rabu dia datang. Hari Rabu dia telefon. Dia kata, Ustazah, adalah nampak elok. Berak berdarah tu tak ada, dia kata. Cuma sekarang nanah. Dia kata ada nanah yang tiba-tiba jadi. Saya kata nanah ni ada kemungkinan kaitan dengan dia pakai pampers tu lah. Kalau tidak mana tak ada dan dia jadi nanah kan. Tapi ialah benda yang berperap. Maaf cakaplah, benda yang berperap, benda yang bernajis. Memang saya tak suka lah. Mungkin benda tu nak dijadikan punggung budak tu berkurap lah. Punggung si Hamid dia berkurap. Jadi Roslan ni telefon saya. Ustazah, saya nak datang lagi hari Sabtu ni. Saya ingat dia main-main. Tengok-tengok dia datang. Dia datang tu, dia tak cakap apa-apa. Dia kata nak tidur situ ke apa ke. Tapi malam tu dia tak balik lagi. Petang senja tu dia tak balik lagi. Saya, Ustazah, saya nak minta kebenaran. Nak tidur sini, nak tengok dia punya luka ni elok ke tak. Waktu dia datang tu, ya Allah, ya Tuhan, aku memang bau nanah tu kuat. Saya kata, ambil barang nanah dia ni. Pampers ni, ada yang tempat yang pembakaran tu pergi bakar. Kita tak nak merebak. Okey, dia pun bakar. Dia bakar. Lepas tu, ingat, sampai dekat sana pun buat macam tu juga. Supaya kuman tu tak ada kena dengan dia. Tapi nawas, jangan koma saja dia nak bakar. Sebab ni takut benda tu jadi pada diri koma balik.
Okey, saya bakar ni sebab lesen saya lah. Kalau lesen orang lain saya tak berani. Okey. Lepas tu dah dia buat tu adalah kurang nanah tu. Kurang nanah tu dah pukul 7 saya kata tak apalah. Kalau betul kamu nak duduk di sini, ambil bilik belakang tu, duduk bilik belakang tu. Tapi Ustazah tak ada masak. Kamu nak apa-apa? Kat luar ni, kat Manja ni banyak makanan. Pergi dah cari. Dia punyalah baik, belikan kami satu keluarga makanan, nasi ayam, apa semua. Tak payahlah kamu beli. Cukuplah apa yang kamu bagi tadi. Dapat tak apa Ustazah? Ini ikhlas saya. Indonesia ni satu ni lah. Kalau dia dah macam kita dah berbuat bakti kat dia, dia akan ingat lah sampai bila-bila. Dan kemudian urusan dengan Hamid ni tidur lah. Jadi saya tak ada buat rawatan susulan. Saya cuma saya cuma tarik belen-belen dia masuk dalam botol ke apa semua. Besoknya dia pun nak berangkat balik lah. Dia kata okey lah, saya nampak adik saya Hamid ni dah okey. Ustaz berkata terima kasih banyak Ustazah sebab tolong dia. Sebab bukan apa saya pening. Saya mau balik Pulau Pinang sedangkan dia di sini. Macam mana? Lepas tu Hamid ni pun cakap, Ustazah kalau senang-senang datanglah ke tempat dia meniaga tu lah, dia bekerja tu. Nanti saya belanja. Saya ingat dia main-main. Memang saya tak tahu dia orang Maiden. Saya ingat dia main-main. Okey, kemudian dia pun balik. Telefon dah kata dah okey, dah apa, dah sebulan, 2 bulan macam tu. Saya pun dah lupa cerita nama. Kebetulan saya pergi Maiden Meru. Duduk dekat itulah kat yang food court tu. Saya pun kata nak makan apa. Lepas tu tengok dia tengah masak itulah yang tu makanan tu. Ustazah. Ni, mari saya belanja. Lepas tu, kamu dah okey ke? Dah okey Ustazah. Alhamdulillah, dia kata dah okey sangat. Syukurlah pada Allah. Saya tak nak dah berkawan lagi dengan siapa-siapa. Jangan begitu, kata. Hati-hati bila kawan. Itu je. Jangan serik nak berkawan. Lepas tu, dia kata Ustazah nak makan apa? Saya pun dia lah. Satu je lah. Sorry. Dia kata satu je. Mana boleh Ustazah? Anak Ustazah kan 3. Suaminya lagi dia belanja 5 pinggan dia belanja. Dia kata, udahlah. Apa belanja banyak sangat, saya seorang dah lah. Tak payahlah nak ramai-ramai. Dia kata, tak apa Ustazah. Ini rezeki pada Allah. Dia kata, saya kongsi sama-sama. Dan kemudian habis cerita tu, dia pun happy, tak ada masalah, tak ada apa-apa. Dan saya pun dah lupa lah. Saya tengok dia tak ada dah dekat Maiden Meru dah. Mungkin dia dah pindah ke cawangan lain ke, ataupun dia kerja dengan majikan lain ke, saya tak tahulah. Iktibar daripada cerita ni, kita ilmu hitam ni ada mana-mana. Lambat dengan cepat je. Cuma saya pesan hati-hati kalau nak berkawan. Jangan terlalu memberi. Terlalu memberi tu misalnya kata daripada segi keuangan, daripada segi kepercayaan, sekiranya kita belum kenal lagi sesiapa. Belum kenal lagi siapa keluarga dia, siapa ni semua. Lagi satu saya nak pesan, perkataan kita, adab kita dan juga tata tusila kita perlu dijaga dan dikawal kerana bukan semua orang suka akan kita. Dan jangan lupa tekan like, subscribe dan share pada pada member-member semua. Dan siapa memerlukan khidmatan saya boleh berhubung dengan saya. Dan untuk itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye, selamat malam.